Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dah diberikan macam-macam nikmat, macam-macam kesenangan. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini kita akan menyambung kembali bacaan kitab adat versus ibadat kita, dan hari ini kita nak masuk dalam tajuk memulakan majlis dengan surah Al-Fatihah. Dan biasa kan kalau kita ada meeting, kalau kita ada satu majlis ya, keramaian dan sebagainya, ataupun tuan pengacara dalam satu majlis syarahan ke ceramah dan sebagainya, dan dia akan mengatakanlah ya, marilah kita mulakan majlis ini dengan bacaan surah Al-Fatihah supaya mudah-mudahan kita majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah ya. Lebih sikit lebih kurang dia akan mengatakan yang kita nak mulakan majlis ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Nah, apakah amalan ini dibolehkan atau sekadar adat-adat saja begitulah, ataupun mempunyai asas dalam Islam? Kerana kata tuan kitab, wujud pandangan yang tidak bersetuju dengan amalan ini. Hal ini demikian kerana tidak menjadi amalan Nabi SAW untuk memulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. Nabi tak buatlah. Nak mulakan majlis dengan surah Al-Fatihah. Jadi kita akui bahawa tiada hadis khusus yang mengatakan bahawa sesuatu majlis itu perlu dimulakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Nah, kita kena akur ya. Jangan kata, mana boleh kan? Tidak. Akur dulu. Ini tak ada hadis yang khusus yang mana Nabi mengatakan, Nabi pernah membaca surah Al-Fatihah sebelum dia memulakan sesuatu majlis. Itu perlu kita ketahui. Walau bagaimanapun, amalan masyarakat ini mempunyai beberapa asas. Ada basis dia. Kenapa masyarakat kita, lebih-lebih lagi masyarakat di Nusantara ya, kita khususkan ke Nusantara, kenapa amalan ini diadakan ataupun dibiasakan? Kenapa? Jadi, asas yang pertama ialah surah Al-Fatihah adalah sebahagian daripada Al-Quran. Nah, ini adalah satu usaha untuk kita membaca Al-Quran ya, dalam apa jua pun keadaan. Baca Quran sedikit sebanyaklah. Jadi Al-Fatihah itu adalah sebahagian daripada Quran. Jadi, membaca Al-Quran adalah disuruh dan mendapat pahala. Sekadar nak dapat pahala lah kita memulakan majlis membaca Al-Fatihah. Sekadar nak dapat pahala. Jadi yang kedua ialah kenapa amalan ini masih lagi diteruskan, sebab tiada tegahan dalam Islam, tak ada yang melarang dalam Islam. Jadi dalam Al-Quran dan hadis tiada tegahan agar memulakan sesuatu majlis dengan membaca surah Al-Fatihah atau dengan bacaan ayat-ayat Quran yang lain. Jadi begitulah ya. Yang ketiga ialah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tujuan membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ialah untuk nak berzikir, nak mengingati Allah. Jadi zikir itu adalah pelbagai. Ada yang memulakan dengan mungkin surah-surah lain, ya dah. Surah yang pendek-pendek ke apa, tapi kebiasaannya, sebab biasa kita kan tahu Al-Fatihah tu ummul kitab ya, dia adalah kepala ataupun ibu kepada Al-Quran ya. Jadi sebab itu mungkinlah ya, para ulama dulu dah terbiasakan kita untuk memulakan majlis dengan Al-Fatihah supaya nak mengingati Allah. Yang pertama ialah nak dapat pahala sebab kita membacakan sebahagian daripada Quran. Lepas tu pula tak ada tegahan dari Islam, apalagi diteruskan, dan ini adalah salah satu sebab kita ingat kepada Allah ataupun zikir kepada Allah. Jadi bersandarkan riwayat hadis, Nabi SAW bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tirah." Nah, maknanya satu kaum tidak duduk dalam satu majlis ya, tanpa mengingati Allah. Maknanya andai kata kita duduk dalam satu majlis itu dan zikir, majlis itu tidak sama sekali mengingati Allah, ataupun tak ada yang menyebutkan nama-nama Allah ataupun zikrullah dalam majlis tersebut, dan tidak berselawat ke atas Nabi SAW, melainkan mereka ditimpa kekurangan dan penyesalan, kan rugi. Maksudnya dalam kita duduk satu majlis, contoh majlis kenduri ataupun majlis keramaian ataupun majlis ceramah, pasti kan ada unsur-unsur selawat, ataupun mungkin ada unsur-unsur yang mengingati Allah. Bukan kita kata semua tak, bukan. Tapi kita buat macam contohnya birthday anak. Birthday anak kan
Biasanya tak adalah kita buat kenduri besar-besar, kita buat doa selamat kadang-kadang gitu-gitu aja. Ataupun kalau ada birthday party, budak umur setahun 2 tahun, kita buat birthday party, kita pun ada saudara mara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita mulakan party ni kita dengan bacaan Al-Fatihah. Ya. Party budak-budak lah ya, bukan party yang begitu, bukan. Jadi nak mengatakan adakan sedikit sebanyak perkara-perkara yang mengingati Allah, mengingati Nabi. Sebab Nabi kata akan ditimpa kekurangan dan penyesalan. Kita tak naklah majlis kita itu ditimpa apa-apa musibah dan sebagainya dan penyesalan. Jadi maka tujuan, kata tuan kitab, membaca surah Al-Fatihah serta ayat-ayat Al-Quran pada permulaan majlis adalah bagi tujuan penghayatan dan mengingati Allah. Jadi itu tujuannya. Tidaklah wajib untuk membaca surah Al-Fatihah pada permulaan majlis. Namun untuk menghukum ia sebagai haram dan sesat adalah sangat tidak wajar. Ya, jadi tak wajib sebenarnya nak memulakan majlis tu dengan surah Al-Fatihah. Jadi kalau yang mungkin tak agree dengan nak membaca surah Al-Fatihah, mungkinlah ya kita boleh sarankan startlah dengan memulakan majlis dengan surah Al-Baqarah. Bila nak habis, gitu ya. Contohnya, maksudnya kita nak katakan yang itu adalah salah satu usaha untuk kita membaca sebahagian daripada Al-Quran. Jadi terpulanglah, kalau kita nak mulakan dengan surah An-Nas pun silakan. Mulakan dengan surah Al-Falaq, silakan. Tapi tiada kewajipan dan ini untuk kita hukum sebagai haram atau sesat sangat tidak wajar. Jadi bagi yang ingin beramal silakan, bagi yang tidak mahu juga tak mengapa. Jangan menghukum saja. Nak bikin, tak nak bikin, okey saja. Itu kita quote apa yang tuan kitab katakan. Jadi begitulah juga amalan setiap menutup majlis. Amalan menutup majlis dengan membaca surah Al-Asr. Kalau kita baca surah Al-Asr kan sebab dia pendek. Kalau surah Al-Muluk agak lama sikit nak habis. Kalau kita habiskan majlis dengan surah Al-Mulk. Tapi kalau tak nak baca apa-apa pun, kata tuan kitab macam tadi, boleh juga. Jadi justru itu terpulanglah jika mahu mengamalkan surah Al-Asr, ini sebagai penutup majlis ataupun tidak. Jadi begitulah ya, sedikit sebanyak kenapa masyarakat Islam Melayu di Nusantara, lebih-lebih lagi ya di Nusantara, ini mengamalkan membaca ataupun membuka majlis menggunakan surah Al-Fatihah dan sebagainya. Dan ini tidak lain dan tidak bukan 3 perkara tadi yang kita sebutkan, ya. Adalah tidak lain tak bukan nak dapat pahala baca Quran, lepas itu pula tak ada tegahan dan juga dalam masa yang sama nak berzikir kepada Allah. Sebab Nabi kata kalau tak ada zikir, tak ada mengingati Nabi, itu tak nak kita jadi dalam ditimpa kekurangan dan ditimpa penyesalan. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi bermanfaat dan terima kasih kepada anda yang telah menonton video ini sampai ke akhirnya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.